Seterusnya ke negeri di bawah bayu. Antara paparan, Sabah Electricity perkenal teknologi baharu kurangkan tempoh gangguan bekalan elektrik. Perinciannya bersama Dia Sahlan. Silakan Dia. Ya Faiz, Sabah Electricity terus mempergiat usaha menambah baik sistem bekalan elektrik di negeri ini melalui pemasangan teknologi baharu dikenali sebagai Distribution Automation. Ketua Pegawai Operasi Sabah Electricity Muhammad Yusmanizah Muhammad Yusof berkata, penggunaan teknologi tersebut terbukti memberi kesan positif terhadap pengurangan tempoh gangguan bekalan elektrik khususnya di kawasan pedalaman seperti Kundasang dan Ranau. Sistem ini membolehkan pengesanan dan pemulihan gangguan dilakukan secara automatik dari ibu pejabat di Kota Kinabalu sekaligus mempercepat proses pemulihan bekalan. Apabila kita pasang teknologi baru tu di Kundasang, ia berupaya untuk memendekkan tempoh gangguan. Di Kundasang ni, kita jangka di Kundasang dan Ranau ni pada tahun-tahun sebelumnya statistik lebih kurang 800 minit lah, agak tinggi. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja di Kundasang, Ranau. Setakat ini, lebih 100 unit sistem automasi telah dipasang di seluruh Sabah, termasuk di Kota Kinabalu, Ranau dan Labuan. Sabah Electricity mensasarkan untuk memasang lebih 1,000 unit menjelang tahun 2030 sebagai sebahagian daripada pelan strategik jangka panjang syarikat. Muhammad Yusmanizah yakin dengan pelaksanaan menyeluruh teknologi baharu dan penambahbaikan infrastruktur, Sabah mampu mencapai tahap kebolehpercayaan sistem elektrik yang setanding dengan Semenanjung yang kini mencatatkan SAIDI sekitar 50 minit. Kerjasama strategik antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK dengan kerajaan negeri terus diperkukuh dalam sektor agri-komoditi. Ia sekaligus meningkatkan daya saing industri agri-komoditi di Sabah sekaligus memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat dan negara. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datu Chan Fung Hin, kerjasama ini menumpukan kepada usaha mempertingkat produktiviti dan memastikan kesinambungan pelaksanaan dasar-dasar berkaitan agri-komoditi. Beliau menyatakan demikian selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan ini, perbincangan antara lain menumpukan usaha peningkatan kadar tanam semula bagi pekebun kecil sawit dan pelaksanaan sistem pendataan digital warga asing Sabah yang lebih sistematik dan efisien. Sabah merupakan pengeluar utama minyak sawit mentah selain menjadi antara negeri pengeluar kokoh terpenting dalam negara. Pertandingan Sodop Unduk Ngadau menjadi platform menyerlahkan kreativiti dan keunikan budaya menerusi busana bertemakan etnik yang dipertandingkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyifatkan persembahan busana etnik itu sebagai satu lambang kekayaan warisan yang wajar dibanggakan dan terus dipelihara. Persembahan busana bukan sekadar meraihkan kecantikan dan keanggunannya, malah mengiktiraf peranan busana sebagai penjaga identiti budaya untuk masa depan komuniti. Datuk Dr. Jeffrey berucap merasmikan pertandingan ini di Dewan KDCA Penampang. Majlis turut diserikan dengan kehadiran isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Farida Tusin dan isteri Ketua Menteri, Datin Sri Panglima Datuk Julius Salak. Pertandingan menyaksikan busana inspirasi budaya rungus dipakai Undung Ngadau Bandaraya Kota Kinabalu, Ivanati Sani dinobatkan sebagai pemenang busana terbaik. Busana The Beauty of Inumala Inarava Sevagu merupakan rekaan Andy Masikul yang membawa motif tenunan rungus dan dijahit sepenuhnya menggunakan tangan. Ivanati turut mencuri tumpuan penonton apabila berjaya merangkul 4 gelaran lain. Sementara itu, gelaran Tati Topiodo Undung Ngadau Keamatan 2025 kali ini dimenangi Undung Ngadau Tuaran, April Adelaide Agadeus. Manakala gelaran Tati Tosuau dan Tati Tinandai Togingo pula dimenangi Undung Ngadau Kunak Ena Wenda Wenceslas dan Undung Ngadau Penampang Selektor Miranda Flood.
Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan guru-guru agama mampu meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah-sekolah agama di negeri Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Roslan Muharram berkata, penggunaan AI juga dapat mengasah kreativiti pelajar. Usaha inovasi ini dapat direalisasikan dengan adanya kemudahan yang disediakan di sekolah agama masing-masing. Cabaran kita juga di dunia ini sudah meluas mengenai dengan AI ini, dan kita mengharapkan para guru kita supaya mereka juga melakukan sesuatu berkenaan dengan AI ini kepada pelajar-pelajar mereka supaya pelajar-pelajar kita lebih terdedah lebih awal. Beliau ditemui pemberita pada majlis sambutan Hari Guru Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains peringkat negeri 2025 di Kota Kinabalu. Para guru diharap meneruskan usaha dan memanfaatkan teknologi dengan bijak agar dapat melahirkan pelajar yang berinovasi dan bercita-cita tinggi. Sempena majlis ini, 29 guru menerima anugerah atas pencapaian cemerlang sepanjang tahun 2024. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM fokus tingkatkan pembangunan rumah golongan nelayan di Sabah. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, sebanyak 100 buah rumah nelayan akan dibaik pulih dalam projek khas perumahan nelayan PKPN di Sabah. Daripada jumlah itu, 13 buah rumah akan dibaik pulih di kawasan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kuala Penyu. Ia meliputi kerja baik pulih rumah usang serta pembinaan rumah baharu. Kita telah memberikan peruntukan 10 juta tahun ini untuk kita jalankan projek khas perumahan nelayan ini yang melibatkan peruntukan 4.24 juta bagi projek baik pulih dengan kos sebanyak RM20,000 satu rumah, dan juga bakinya 5.7 juta itu untuk bina baru melibatkan kos sebanyak RM84,000 bagi Semenanjung, Malaysia dan RM90,000 bagi Sabah dan Sarawak. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Ramah Mesra Madani Pengerusi LKIM bersama nelayan PNK Kuala Penyu di Beaufort. Dalam majlis ini, Muhammad Faiz turut menyampaikan bantuan bakul makanan kepada golongan asnaf di sekitar Beaufort. Perbicaraan kes pengedaran dadah membabitkan dua lelaki warga tempatan di lapangan terbang Tawau pada 17 Mei lalu ditangguhkan pada 7 Julai 2025 selepas laporan kimia dikeluarkan. Magistrate Don Stewin Malanjum menetapkan semula tarikh tersebut selepas mendengar pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di Mahkamah Magistrate Tawau dengan pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Syaril Aizat Murnizam. Mahkamah turut memutuskan tertuduh ditahan tanpa sebarang jaminan sehingga kes perbicaraan dimulakan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Kedua-dua tertuduh ditahan di lapangan terbang Tawau secara berasingan pada 17 Mei lalu antara pukul 9.25 malam dan 10.15 malam selepas disyaki membawa dadah jenis syabu seberat 2.4 kilogram. Baik saudara, setakat ini dahulu perkongsian dari Sabah. Terus bersama Faiz untuk lebih banyak perkembangan semasa negara dalam berita wilayah. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Dia, terima kasih.